Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu Cikgu Kiom. Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu karangan bahagian B. Karangan bahagian B, apa yang kita akan belajar? Teknik imbagut. Jadi hari ini cikgu nak ajar kamu cara untuk menulis perenggan isi dengan menggunakan teknik imbagut. Mari kita tengok apakah itu teknik imbagut. Bagi teknik ini, pelajar perlu menyoal diri sendiri bagi mendapatkan soalan yang diperlukan. Namun begitu, soalan yang ditanya tidak akan dimasukkan dalam penulisan. Hanya jawapan sahaja yang ditanyakan. Teknik ini boleh digunakan sebagai salah satu teknik untuk menulis perenggan isi dengan baik. Jadi maksudnya, kalau kamu sudah dapatkan satu isi utama dan kamu tidak tahu macam mana nak huraikan dia dengan lebih baik, jadi kamu boleh gunakan teknik imbagut ini. Jadi macam kamu tanya diri sendiri soalan. Contohnya kamu nak tuliskan isi utama dia. Membina sikap hormat terhadap ibu bapa. Jadi kamu nak huraikan isi ini, kamu boleh gunakan imbagut ini. Kamu tanya diri sendiri. Kenapa? Mengapakah perlu membina sikap hormat terhadap ibu bapa? Bagaimana kesan dia dan ayat penegas untuk isi ini. Yang tadi cikgu sebutkan ini semua ialah teknik imbagut. Kita akan tengok. Imbagut, I itu ialah isi. Maksudnya isi utama kamu itu. M itu ialah mengapa. Mengapa kamu nak isi ini? Mengapa isi kamu ini? Mengapa perlu dijalankan seperti ini? BA, bagaimana? Bagaimana kamu nak laksanakan dia? Kesan. Apakah kesan dia? Ataupun kamu berikan contoh untuk menyokong isi kamu itu. Ungkapan menarik. Kalau kamu ada ungkapan yang menarik, kamu boleh letakkan dalam. Ataupun peribahasa. Dan P ialah penegas. Jadi P ayat penegas, maksudnya kamu perlu menegaskan isi kamu itu. Dia macam buat satu kesimpulan kecil untuk perenggan isi kamu itu. Boleh faham? Jadi kamu boleh tengok sini. Isi satu ayat. Mengapa? M. Mengapa? 2 hingga 4 ayat. B. Bagaimana? 1 hingga 3 ayat. Kesan 1 hingga 3 ayat. Ungkapan 1 hingga 2 ayat. Dan penegas 1 ayat. Jadi pasti kamu dapat tulis perenggan isi dengan baik dan menarik. Faham? Seterusnya kita akan tengok contoh teknik imbagut. Di sini berikan tajuk peranan ibu bapa untuk menangangi gejala sosial. Kita akan tengok isi. I isi. Memberikan didikan agama. Isi utama ialah memberikan didikan utama. Mari kita tengok M. Mengapa? Mengapa? Mengapa memberikan didikan agama? Menjadi benteng pertahanan diri yang paling ampuh untuk menangkis anasir-anasir negatif yang dibawa masuk melalui tingkat globalisasi. Boleh faham? Kamu dia didikan agama berikan, dia dapat elakkan anasir-anasir yang negatif. Pada zaman era globalisasi ini. Kita akan tengok lagi. Sebagai panduan hidup yang berkesan daripada terjerumus ke lembah kehinaan.
mengapa perlu berikan didikan agama? Okay? Panduan hidup, kerana boleh dijadikan panduan hidup. Seterusnya, berikan didikan agama. Mengapa? Dapat membezakan permata dengan batu kerikil. Boleh? Okay, ini isi, ini ialah mengapa. Boleh faham? Sekarang kita tengok bagaimana bagaimana kamu boleh berikan contoh ataupun kamu berikan 2 hingga 3 ayat huraian. Okay? Kita tengok. Mendidik anak sejak kecil lagi menjadi teladan anak. Okay, ada peribahasa di sini. Melentur buluh biarlah dari rebunnya. Jadi di sini dia menghuraikan bagaimana nak memberikan didikan agama, iaitu mendidik anak dari kecil lagi dan menjadi teladan anak. Okay, dia berikan huraian di sini bagaimana. Seterusnya, masih bagaimana juga memastikan anak-anak tidak meninggalkan solat tiang agama, mampu mencegah kemungkaran, contohnya membawa anak bersolat bersama-sama. Jadi di sini dia berikan contoh bagaimana. Okay, sekarang kita lihat kesan. Maksudnya, apakah kesan kalau kamu berikan didikan agama kepada anak? Apakah kesannya? Okay, anak dia akan berasa takut balasan Tuhan, mengetahui akibatnya yang akan merugikan diri sendiri, malahan pihak lain. So, maksudnya di sini berikan kesan. Kalau kamu berikan didikan agama, jadi akan rasa hormat, takut akan balasan Tuhan. Jadi kamu akan mengelakkan diri sendiri untuk terlibat dalam gejala sosial. Jadi ini dia kesan. Semua ni kamu boleh fikirkan sendiri. Kamu tanya diri sendiri. Bayangkan kamu diri sendiri dalam otak itu. Seterusnya, dapat melahirkan modal insan yang beriman dan berakhlak mulia. Okay, jadi selepas ada didikan agama, jadi dapat melahirkan modal insan yang beriman dan berakhlak mulia. Ungkapan menarik. Okay, kalau kamu ada ungkapan menarik, okay, kamu tuliskan. Okay, contohnya Albert Einstein, agama tanpa ilmu akan pudar, ilmu tanpa agama akan lumpuh. Jadi ini dia, ungkapan dia ini berkaitan dengan didikan agama. Boleh? Penekas di sini, ayat penekas di sini, maksudnya kamu perlu menekankan sekali lagi isi utama kamu itu. Jadi, dia pun lebih kurang kepada kamu buatkan satu kesimpulan kecil di perenggan isi kamu ini. Didikan agama yang mantap merupakan elemen yang berkesan untuk mengekang gejala sosial daripada meruncing. Okey, jadi di sini kamu boleh lihat contoh isi perenggan yang lengkap. Peranan ibu bapa yang signifikan untuk menenangi gejala sosial pada hari ini ialah ibu bapa perlulah memberikan didikan agama yang teguh kepada anak-anak. Jadi ini ialah isi dia. Seterusnya kamu huraikan mengapa. Hal ini dikatakan demikian kerana agama merupakan benteng pertahanan diri yang paling ampuh untuk menangkis anasir-anasir negatif yang dibawa masuk melalui tingkat globalisasi. Dengan adanya didikan agama juga, anak-anak dapat membezakan permata dengan batu kerikil kerana mereka telah menjadikan agama sebagai panduan hidup yang paling afdal daripada terjerumus ke lembah kehinaan seperti vandalisme, genderisme, merempit,
potong sekolah dan sebagainya. Okay, di sini dia ada berikan contoh dia. Tanpa agama, kehidupan seseorang itu akan menjadi terumpang-ambing, ibarat kapal tanpa nakoda. Okey, jadi ini ialah mengapa. Oleh itu, ibu bapa perlulah memberikan didikan agama sejak kecilnya. Jadi dalam sini dia sudah terangkan pakai mana. Okay? Kerana melentur buluh biarlah dari rebunnya. Dengan ini mereka akan sentiasa melakukan amal makruh nahi mungkar. Bukan itu sahaja, ibu bapa haruslah memastikan anak-anak tidak meninggalkan solat kerana solat itu tiang agama dan mampu mencegah kemungkaran. Sebagai kesan, okay, kamu terus dari sini, dia sudah masuk kesan. Anak-anak yang memiliki didikan agama yang mantap akan berasa takut akan balasan Tuhan. Lalu tidak akan terlibat dalam gejala sosial yang akan merosakkan masa depan mereka. Secara implisitnya, usaha kerajaan untuk modal yang beriman dan berakhlak mulia dapat dilahirkan dan gejala sosial dapat ditangani. Ini ialah kesan dia. Seterusnya, kamu letakkan ungkapan yang menarik dia. Dan sampailah di sini penegas. Okay, kamu terangkan, kamu tekankan lagi didikan agama itu sangat penting untuk mencegah remaja terlibat dalam gejala sosial. Boleh faham? Okay. Kalau boleh faham, mari kita sama-sama, okay, cikgu berikan satu darjah. Okay, kita sama-sama cuba buat perenggan isi dengan menggunakan teknik imbakut. Baiklah, selepas cikgu menerangkan teknik imbakut, sekarang kita sama-sama tengok soalan dan buat perenggan isi dengan menggunakan teknik imbakut. Soalan dia, sains, teknologi dan inovasi telah memudahkan manusia menjalani kehidupan walaupun membawa kesan negatif kepada manusia. Sekarang, bincangkan kebaikan dan keburukan sains, teknologi dan inovasi kepada manusia. Okey, pasalnya kita tengok soalan ini kan, dia suruh bincangkan kebaikan dan keburukan. Okey, jadi kita ambil 3 kebaikan, 2 keburukan. Boleh? Okey, sekarang kita fikirkan, apakah kebaikan dengan kemunculan sains, teknologi dan inovasi dan apakah keburukan yang akan dibawakan? Okey, contohnya, kebaikan. Apa yang kamu boleh fikirkan? Dengan ada teknologi, sains, inovasi, mungkin dia boleh memudahkan kita berkomunikasi, okay, boleh meningkatkan ekonomi negara, boleh meningkatkan sektor pelancongan ataupun sektor pendidikan. Okay, jadi ini semua kebaikan dia. Macam mana kalau dengan keburukan dia? Dengan ada sains teknologi ini. Tadi kamu cakap memudahkan komunikasi kan, tapi dia pun ada keburukan. Kalau dalam komunikasi, mungkin hanya menggunakan untuk berkomunikasi sahaja. So, dia mungkin akan membawakan kurang sosial di luar rumah. Boleh? Okay. Lepas tu, kemungkinan dia boleh meningkatkan kes jenayah dengan sains teknologi yang semakin berkembang. Kalau ada orang yang sengaja menyalahgunakan dia. Boleh? Sekarang kita lihat ada apa kebaikan dan keburukan dia. Okay, ini adalah kebaikan dia. Kita ambil 3 sahaja untuk kebaikan. Satu ialah memudahkan komunikasi antara manusia. 2, meningkatkan sektor pendidikan. 3, memelihara dan memelihara alam sekitar. Keburukan dia membantukan perkembangan sosial dan meningkatkan kes jenayah. Jadi ini kita ambil 2 keburukan.
Sekarang kita akan mula buat perenggan isi dengan menggunakan teknik imbakut. Okay, sekarang kita mulakan dengan kebaikan dulu. Okay, teknik imbakut yang untuk isi yang pertama. Okay, tadi isi yang pertama, kebaikan memudahkan komunikasi antara manusia. Okay, ini ialah isi dia. Sekarang M. Mengapa? Okay, mengapa sains, teknologi dan inovasi dia memudahkan komunikasi antara manusia? Apa yang kamu boleh jawab untuk soalan ini? Okay, teknologi menghubungkan dengan sesiapa di seluruh pelosok dunia walaupun berbeza bahasa. Dia boleh membantu seseorang dia menghubungi dengan seseorang ataupun menghubungi dengan orang kenalan kamu tanpa mengira masa dan jarak. Jadi, ini dia memudahkan komunikasi antara manusia. Sekarang kita akan lihat BA, bagaimana. Bagaimana. Kamu berikan contohlah. Berikan contoh menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram, WeChat yang ramai sedang menggunakan dia. Kenapa? Bagaimana? Bagaimana mereka menggunakan aplikasi ini? Iaitu dia boleh menghantar mesej, boleh membuat panggilan video dengan orang kenalan yang berada jauh. Boleh? Sekarang kita akan lihat K. K itu ialah kesan. Apakah kesannya kalau kamu menggunakan teknologi ini? Apakah kesannya kalau teknologi ini dia memudahkan komunikasi antara manusia? Walaupun berada di tempat jauh, dia dapat berhubung dan bertanya khabar mengetahui keadaan sedia ada. Tak boleh mengeratkan hubungan sebab meluahkan perasaan rindu, memberikan motivasi yang positif. Okey, boleh? Jadi ini ialah kesan dia. Sekarang kita tengok ada ungkapan untuk bab kata berbadak lain dahulu, lain sekarang. Gunakan peribahasa. Dan ayat penegas untuk dia iaitu kamu tekankan sains dan teknologi dia membuka ruang komunikasi berkembang pada era globalisasi ini. Dia memudahkan komunikasi antara manusia tanpa mengira di mana. Jadi kamu tekankan sekali lagi kebaikan sains, teknologi dan inovasi ini. Dia mengembangkan, memudahkan komunikasi antara manusia. Jadi inilah cara kamu gunakan teknik imbakut untuk menulis perenggan isi kamu. Sekarang kita akan lihat yang isi yang kedua. Sekarang teknik imbakut untuk isi yang kedua. Tadi kita sudah tahu kan meningkatkan sektor pendidikan. Mengapa? Mengapa sains, teknologi dan inovasi dia boleh meningkatkan sektor pendidikan? Mungkin kamu cakap dia memudahkan pengajaran cikgu, dia menarik minat pelajar untuk belajar. Kita tengok mengapa. Kerana sebelum ini pendidikan khususnya di peringkat tertiary, kaedah yang mengambil masa yang lama untuk belajar. Kenapa pelajar dia menelaah dan menghasil buku-buku, hasil laporan ataupun tugasan. Mereka perlu pergi ke perpustakaan, mereka perlu pergi cari maklumat di mana-mana tempat. Jadi ini adalah kaedah dulu kan. Jadi dia ambil masa yang lama. Pendidikan interaktif diketengahkan dengan menggunakan kemudahan internet melalui komputer. Mengapa? Perlu dia dapat ketengahkan pendidikan interaktif diaplikasikan dalam sekolah. Dia menggunakan kemudahan ini, jadi pelajar dapat seronok belajar, cikgu akan mengajar dengan lebih bermotivasi.
Boleh? Seterusnya kita tengok BA, bagaimana bagaimana teknologi ini dia meningkatkan sektor pendidikan ini. Apa cara dia? Iaitu kamu boleh terangkan pengajar dia menggunakan pembelajaran berasaskan komputer rencana minta pelajar dalam pembelajaran. Internet. Okey, cara menggunakan internet memperoleh maklumat yang diperlukan. Jadi tugasan pelajar, mereka senang akses internet dengan cepat dan mudah. Maka tugasan mereka akan cepat habis. Cepat siaplah untuk latihan mereka. Kesan dia. Sekarang kita akan pergi ke kesan dia. Apakah kesan dia kalau menggunakan sains teknologi ini dalam meningkatkan sektor pendidikan? Jadi kesannya dia dapat menarik minat pelajar, membuka minda, meningkatkan pemikiran kreatif dan kritis pelajar dalam melaksanakan sesuatu projek. Lebih bermotivasi. Siapa yang lebih bermotivasi? Cikgu-cikgu akan lebih bermotivasi dengan mencurahkan ilmu dan banyak pilihan untuk pengajaran kepada pelajar. Ini adalah kesan dia. Ungkapan. Laut ditimba tidak akan kering. Boleh gunakan peribahasa. Penekas dia, kamu perlu tekankan lagi, kamu perlu menegaskan ataupun kamu buat kesimpulan kecil untuk perenggan isi ini. Pendidikan ditambah baik dan efisien, dia akan meningkatkan keyakinan masyarakat, memberikan kesan positif kepada masyarakat. Bahawa sains dan teknologi dia betul-betul dapat membantu meningkatkan sektor pendidikan. Dan anak-anak mereka akan mendapat pendidikan yang lebih berkualiti. Boleh. Jadi ini ialah teknik imbah kod untuk menulis isi yang kedua. Jadi sekarang ni cikgu nak bagi peluang kepada kamu menggunakan teknik imbah kod ini untuk menulis perenggan isi ketiga. Cikgu. Ini tadi kita memelihara dan memelihara alam sekitar sebagai isi yang ketiga untuk kebaikan sains teknologi. Jadi cikgu nak kamu cuba buat sendiri untuk mengapa, bagaimana, kesan. Kalau ada ungkapan, kamu boleh masukkan ungkapan. Penegas ini sama juga penting mengekalkan kanazah alam dimiliki supaya generasi akan datang mereka boleh menghayati dia. So cikgu ni nak kamu cuba buatkan rangka karangan untuk isi perenggan isi yang ketiga. Selepas siap nanti kamu tunjukkan kepada cikgu. Sekarang kita teruskan ke teknik imbah kod isi yang keempat. Tadi cikgu sudah ada terangkan kita ambil 3 kebaikan dan 2 keburukan untuk tulis karangan ini. Jadi sekarang kita akan tengok isi keempat iaitu keburukan dia. Membantukan perkembangan sosial. Mengapa? Mengapa dia boleh sains teknologi ini boleh membantukan perkembangan sosial? Kamu terangkan. Mengapa? Kenapa? Kerana menghabiskan masa dalam permainan video. Ini dia tidak kira kanak-kanak ataupun orang dewasa. Dan menumpu perhatian pada teknologi yang ada pada diri manusia dan mereka telah mengabaikan cara hidup yang sebenar dan tidak bergaul dengan orang lain. Ini mengapa? Sebab dia. Dan bagaimana? Bagaimana kamu cakap sains teknologi ini dia boleh membantukan? Bagaimana dia membantukan perkembangan sosial? Iaitu pelbagai permainan dalam talian yang mementingkan kemenangan,
Jadi komunikasi dengan orang atas talian permainan terdapat banyak kelakuan percakapan yang sangat kasar akan semakin ditonjolkan. Adakah kamu perasan? Semakin banyak kalau kawan kamu terjebak dalam permainan, kebanyakan mereka sebenarnya menang. Jadi banyak kelakuan ataupun percakapan yang kasar akan semakin ditonjolkan. Jadi ini ialah bagaimana. Dan kesan dia akan menyebabkan seseorang itu dia lebih kemurungan, kurang yakin bergaul dan tidak menjejaki ke luar rumah untuk bersosial dengan orang lain. Jadi ini dia keburukan kesan dia. Membantukan perkembangan sosial. Kesan dia, emosi dan mental mereka akan terganggu juga. Kecerdasan interpersonal akan terbantu. Okey? Ungkapan, tiada. Kalau tiada, kamu boleh pergi ke penegas. Salah penggunaan dia akan membantu perkembangan sosial dan pergaulan dan tidak mempunyai kemahiran komunikasi yang berkesan. Jadi ini dia memberikan impak yang sangat besar kepada mereka, terutamanya kanak-kanak apabila mereka keluar cari kerja kelak. Jadi sains dan teknologi ini dia sebenarnya dia bawa banyak kebaikan. Tapi kalau sengaja salah menggunakan dia, jadi dia akan membawakan keburukan dia. Faham? Faham? Boleh faham dengan apa yang cikgu ajarkan menggunakan teknik imbaku. Sekarang ni teknik imbaku isi yang kelima. Isi yang kelima ini macam mana? Sama juga, cikgu nak kamu cuba buat perenggan isi yang kelima dengan menggunakan teknik imbaku juga. Tadi isi yang kedua untuk keburukan. Meningkatkan kes jenayah. Jadi kamu terangkan mengapakah dia boleh meningkatkan kes jenayah? Bagaimana kes jenayah ini berlaku? Dan kesan dia. Kalau berlaku kes jenayah ini, apakah akan terjadi kepada orang itu, kepada masyarakat, ataupun kepada negara? Ungkapan dia, kalau kamu ada, kamu tuliskan ungkapan dia. Dia salah guna sains, teknologi dan inovasi dia akan mengancam keselamatan masyarakat. Jadi ini adalah penegas dia. Jadi sekarang cikgu nak kamu cuba buatkan perenggan isi ini menggunakan teknik imbaku. Sama juga dengan kebaikan tadi. So, kalau kamu sudah siap, cikgu nak kamu tunjukkan kepada cikgu. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya dengan cikgu juga. Baiklah, kelas kita untuk teknik imbaku ini sampai ini sahaja. Cikgu harap kamu semua orang boleh faham bagaimana kamu nak gunakan teknik imbaku ini untuk menghasilkan perenggan isi yang baik dan menarik. Jadi setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih atas penontonan anda.